Okay, Assalamualaikum, good evening. So, untuk hari ni, hari ni kita punya agenda ada beberapa lah. First one, kita akan tengok the final part untuk admin. Lepas tu, kita akan tengok sikit pasal chemical test. Okay, saya akan highlight sikit lah pasal chemical test ni. Alright, so kita terus tengok pada admin. Tolong refer pada nota yang saya dah pass. Okay. Dalam kamu punya tu. Alright. So you should be able to see saya punya ada satu dokumen ni kan? Dapatkah? Nampakkah? Ya, sir. Nampak, sir. Okay, nice. Okay. So apa yang kita nak buat pada hari ni, saya nak go through one by one lah. Okay, chemical properties. Untuk chemical properties of amine ni, okay, kita lebih berminat ada dua yang besar, iaitu dia punya chemical test. Okay. Chemical test ni, dekat chemical test ni kita boleh pecah pada 3. Okay. Yang pertama adalah Hinsberg test. Okay. Yang kedua adalah nitrous acid. Yang ketiga adalah bromine test. Yang berikutnya adalah satu reaction which is known as coupling reaction. Okay. So untuk amine ni dia punya ni banyak. Okay, sangat banyak. So kebiasaannya soalan keluar, soalan minta kita bagi chemical test untuk bezakan antara different classes of amine. So chemical test yang kita boleh guna, satu adalah namanya Hinsberg test. Hinsberg test ni kita guna untuk differentiate between different classes of amine which are primary, secondary and tertiary of amine. So dia ada dua benda, dua komponen. Yang pertama, kita treat dia dengan benzene sulfonyl chloride. So benzene sulfonyl chloride is benzene, yang ada sulfonyl. Sulfonyl adalah sulfur yang ada dua double bond O. Dan chloride adalah Cl lah. Okay, so treatment of benzene sulfonyl chloride in excess base. Base kita biasa guna KOH ataupun NaOH. Okay, so reaction ni apa dia akan buat adalah dia akan buang HCl. Itu step pertama. Step kedua kita akan tambah HCl. So reaction dia ada berbeza lah based on different classes of amine sebab dia tengok pada hidrogen. Okay, kita tengok dulu pada primary amine. Okay, kita tengok pada primary amine. Untuk primary amine, okay, primary amine apa dia akan buat adalah, okay, benzene sulfonyl chloride ni dia akan buang Cl dan juga H. Okay, so dia orang akan bersambung. Itu pertama dia akan buat, dia akan sambung kat situ. Yang berikutnya, bila kita ada base ni, base dia akan buang proton. So dia akan buang lagi satu hidrogen. Bila dia buang lagi satu hidrogen, dia menghasilkan ini, sejenis garam. Garam ni, garam yang larut. Okay, garam yang larut bermaksud observation ni kita akan dapat formation of clear solution. Okay, garam yang larut, soluble salt. So kita akan nampak, tengok formation of clear solution. Alright. So bila kita tambah HCl balik, that means kita ini negatif ni dia akan ambil H daripada sini. Bila dia ambil H, masuklah H kat situ. Ini kita akan dapat kita punya white precipitate. Untuk Hinsberg test, dia punya observation dia is always white precipitate ataupun clear solution. Faham? Faham, sir. Okay, so next one untuk secondary amine. Untuk secondary amine sama juga. So benzene sulfonyl chloride dia akan buang HCl ni dulu. KOH tak ada H dah kan? So dia tak boleh buat apalah. So ini you akan dapat formation of white precipitate. Bila you tambah acid, still sama juga. White precipitate tu remain. Okay. And while untuk tertiary, dia tidak ada hidrogen kan pada nitrogen ni. So dia tak boleh buang HCl. So tidak ada perubahan apa yang nampak. Tapi bila you tambah HCl, you akan dapat clear solution lah.
So to sum up kat sini untuk primary, okay, mula-mula kita akan dapat clear solution. Okay, lepas tu kita akan dapat white precipitate. Secondary, kita akan dapat white precipitate. And white precipitate lagi. And tertiary, kita tak ada no observable changes. And baru kita akan dapat clear solution. So ini untuk alifatik dan aromatik dia tak ada beza. Okay, dia tak ada beza. So bila kita diberi diberi soalan berkaitan ini, amine ni, so you have to know lah nak differentiate tu kita akan guna benzene sulfonyl chloride. Ini cara lebih simple lah untuk tulis benzene sulfonyl chloride. Pun boleh juga macam ni. Okay. So ini adalah berkenaan Iceberg test. Next one adalah nitrous acid test. Nitrous acid test ni basically apa kita buat? Kita react kita punya HNO2. Okay. HNO2 ni masalahnya dia tak ada dijual. So kita kena prepare in situ. In situ bermaksudnya masa buat reaction tu baru kita prepare. Apa kita akan buat dalam kita punya dalam kita punya test tube ni, kita masukkanlah NaNO2, okay, and kita masuk juga HCl. HCl ni mesti sejuk. Sebab nitrous acid ni dia stabil pada suhu yang rendah. So biasanya kita akan buat dia dalam ice bath. Zaman dulu kala kita buat this eksperimen. Okay, kita prepare nitrous acid tu dalam ice bath semua tu. Tapi sekarang ni kita tak buat lah. Even eksperimen yang biasa pun kita tak dapat buat kan. So nitrous acid test ni kita guna untuk differentiate between different classes of amine dan juga nak differentiate between alifatic dan juga aromatic. So actually banyak kita boleh guna. So di alifatic dan aromatic observation ni berbeza. Okay, yang pertama. So what you have to do is dalam nota kamu dekat sini tolong tambah 0 sampai 5 degree Celsius. Okay, 0 to 5 degree Celsius. Okay, tolong tambah temperature tu. Apa yang berlaku kat sini adalah kita akan hasilkan satu benda namanya adalah diazonium salt. How is it look like? So, kita punya R, CH2, CH2, N, triple bond N. Okay. So, ini adalah charge positif dan ada Cl minus. Okay. Ini benda ni namanya adalah diazonium salt. Untuk primary alifatic, diazonium salt dia tak stabil. Even at low temperature pun tak stabil. So, apa dia akan buat? Dia akan buang these two. Ni dia akan buang benda ni sebagai nitrogen gas. So, ada anak panah naik ke atas. So, kita akan nampak bubble-bubble di situ. Okay. And kita akan tinggal dengan this carbocation. Okay. This carbocation, okay, apa yang berlaku dekat situ adalah carbocation tu dia akan menyebabkan dia boleh undergo beberapa reaction. Okay. So primary alifatic amine, apa dia boleh buat bila ada carbocation tu, dia boleh buang H untuk menghasilkan kita punya alkene. Okay. Kita boleh hasilkan kita punya alkohol. Dan juga ini adalah kita punya haloalkane. Okay. Bila dalam exam, you tak payahlah buat diazonium salt ni. Apa you perlu buat? You terus saja. Bila you diberi primary alifatic amine, okay, bila you beri primary alifatic, okay, kita akan buang ini. Ini kita akan buang. Bila kita buang benda tu, kita akan ganti dia dengan OH, Cl, CH2 dan ini adalah observation kita. Anak panah ke atas menunjukkan gas yang ter-release. Okay, gas tak turun bawah, gas naik atas. Okay, turun bawah precipitate. Naik ke atas, gas yang liberated. Okay, so itu adalah observation kita. Bila kita buat tu, dalam kita punya test tube tu nanti, okay, kita akan nampak bubble. Okay, so primary alifatic amine dia banyak produk dia. Dalam 4 produk. 1, 2, 3, 4. Faham? Faham, sir. Okay,
Next one adalah secondary aliphatic amine. So dia ada satu je hidrogen, so dia tak boleh buat apa. Yang masuk adalah benda ni. Ini kita panggil sebagai nitroso. Okay, so observation dia adalah kita akan nampak formation of yellow oil. Okay, ini dalam keadaan dia kita nampak macam formation yellow oil lah, minyak. Okay, and then secondary senang. Tertiary lagi lah. So tertiary dia tak ada hidrogen kan. Remember reaction ni semua tengok pada hidrogen. Bila tak ada hidrogen, dia tak boleh buat apa. So kita punya amine which is a base. Base ni akan react dengan kita punya acid lah which is HCl. Hasil lah kita punya triammonium ion. So you akan dapat a colorless clear solution. Okay. Itu untuk aliphatic. Now untuk aromatic. Untuk aromatic dia sama juga. Dia akan menghasilkan diazonium salt. Tetapi diazonium salt dia ni stabil at low temperature. Okay. So bila dia stabil at low temperature, okay, kita kalau kita compare dengan primary aliphatic, kita tak akan nampak bubble. Aliphatic nampak bubble, aromatic tak nampak bubble. Tetapi kalau kita panaskan dia dan kita tambah water, kita boleh convert isonium salt tu jadi phenol and baru kita nampak gas yang release. So kita boleh nampak upon heating barulah kita nampak observation of nitrogen gas. Untuk secondary sama juga nitroso yang masuk. So formation dia yellow oil. Untuk tertiary, okay, nitroso juga jadi, tetapi nitroso tu pada kedudukan para, pada kedudukan 1,4. Okay, so ini dia pelik sikit lah, dia akan dapat nampak orange solution, tapi kalau kita masuk base dia jadi hijau. Okay, so ini adalah summary dia. So yang penting kat sini yang 3 atas ni, aliphatic dan juga yang aromatic ni. Okay, sebab primary aromatic ni, once kita hasilkan azonium salt, kita boleh teruskan dia untuk buat coupling reaction. Coupling bermaksud kita couplekan kita punya azonium salt ni dengan another aromatic compound. Okay, kita couplekan dia orang. Okay, coupling tu akan berlaku di belakang pada kedudukan para. Kenapa para? Para tu dia paling jauh dan tidak ada halangan di situ. Okay, dia paling jauh sekali lah. So tidak ada hindrance. So ni kawasan ni paling expose. So dia boleh buat coupling kat sana. Okay, bila coupling ni apa yang berlaku adalah dia akan jadi, kan ni N triple bond N ni kan. N triple bond N ni dia akan ubah jadi N double bond. Okay, N double bond N single bond, terus dia couple balik. So ini adalah kita punya coupling reaction. Okay, so coupling reaction ni dia penting sikit sebab dekat sini kalau beza benda ni, bezalah warna ni. It's used to form a diazonium salt. Azodie nama dia. Okay, it is used to form azodie. Okay, so ini adalah berkaitan coupling reaction. And finally, identification test untuk aniline, kita boleh guna bromine water. Ini sama macam test for siapa? Kita ada buat test macam ni, bromine water test, yang menghasilkan produk lebih kurang juga. Phenol. Very good. Phenol pun sama, kita buat macam ni juga. Okay, it is just the same. So kalau saya contoh, saya bagi kat kamu between, minta compare antara CH3 methanamine versus aniline. Chemical test apa yang kamu boleh buat? Test apa yang kamu boleh buat? Nitrous acid. Nitrous acid test. Nitrous acid test boleh? Apa observation dia? Apa observation dia? Untuk methanamine, dia punya observation, dia menghasilkan clear solution. Kalau kita
uh, kalau kita react dengan benzin That is not apa? That is not nitrous acid. Nitrous acid dia bukan guna benzene sulfonic chloride. You nak compare, ini adalah primary aliphatic, ini adalah primary aromatic. So Hinsberg tak boleh guna. Nitrous acid tu betul. Apa observation dia? untuk primary aliphatic clear bubble form. Formation of bubble. Kalau primary aromatic, Formation of bubble via heating. okay. Bila kamu nak banding dua ni, kamu tak payah panaskan. Biar aja. Okay, bila kau nak banding antara dua ni, kamu tak payah panaskan. Biar aja. Okay, lepas kamu campur, biar aja tengok. Oh, ini ada bubble, ini tak ada bubble. That's all. Oh, sir, jadi yang apa? Yang Heating tu extra saja. Oh, extra dia. Okay. Apa lagi test yang boleh guna? Anyone? Bromine. Yes, bromine test. Bromine water test. Apa observation dia? Untuk benzin reddish brown color. Cuba tengok balik dekat atas tu. White precipitate. Untuk siapa? Aromatic. Apa ni nama dia? Namanya apa? Aniline. Aniline. Yes, so the formation of white precipitate. Ini tiada white precipitate. Itu saja. Okay, basically dah habislah chapter amine ni. Ada persoalan tak? Ini kena... Sir, yang Ya. saya tak faham coupling tu, sir. Coupling ni memang susah sikit nak cerita tu. Mekanisme dia pun panjang. What you have to know, dia akan couple di kedudukan para. Kalau OH dia kat sini kan, dia akan couple kat sini. So contoh kalau you buat dengan toluene, coupling tu akan berlaku dekat sini. Okay? Jadi yang coupling tu berlaku dekat bertentangan dengan yang tolak, sir. Yes. Oh, okay, sir. Mesti pada kedudukan para. Lagi ada soalan lagi? Sir, Ya. kan saya cakap tadi dia punya observation tu based on dia punya yang belakang tu. Yes. Jadi kalau Tapi yang dalam contoh exam yang kamu saya- tak akan ditanya color apa. Oh, jadi Kamu oh, hanya memang boleh dah- tahu cara dah- untuk tulis the equation. By the way, Syafiq, good morning. Tadi pagi tak datang kelas ya? tak perasan, sir. Faham. Tidak Sorry, dihiraukan. Next time saya datang awal, sir. Yalah tu. Sorry, Okay. sir. Ada lagi nak tanya dekat sini? You tak payah risau pasal warna dia. You hanya perlu tahu adalah dia menghasilkan dye. Warna dia tu lantak tak ada warna apa. Sebab because ada banyak color. You just have to know cara untuk couplekan dia.
Coupling berlaku pada kedudukan para. Okey, ada lagi soalan? Ada? Rasanya tiada Ustaz. Okey, kalau tak ada, kita stop yang ini. Okey, so kita balik pada yang apa yang saya nak tengok tadi? Oh, kita balik pada sini. Okey, kita tengok problem yang hari tu kan. Saya share satu problem kan. This one, if you remember, if you still remember, dah buat ke belum yang ni? Dah, sir. Sudah, sir. Okay. So, kita sekarang ni, apa kita nak buat? Kita nak try figure out lah one by one. Okay, kita nak figure out satu demi satu. Apa structure I ni, H ni, A ni apa, B, G, C, D, E, F, J. Okay, so kita nak mula dari mana ni? Yang mana mudah untuk kita solve dulu? Benzin. Benzin pergi mana? Pergi ke yang dia guna concentrated H lah, H2SO4. cari H. Ya. Okay, very good. Okay, so yang ni agak direct. Okay, daripada benzin, concentrated H2HNO3, concentrated H2NO4, H2SO4, 50 to 55 degree Celsius. So ini akan menghasilkan apa ni? Nitrobenzene. Nitrobenzene. Very good. Nitrobenzene. Okay. So ini akan menghasilkan nitrobenzene. So dia akan menghasilkan NO2. Zinc H+. I think kelas BC dan CP tak belajar lagi yang ni. Tapi kelas BP dah belajar ni. So dia akan menghasilkan apa ni? I ni. Aniline. Benzene 2. Okay, dia akan menghasilkan aniline. Ini adalah preparation of amino benzene. Okay. Ni okay. Now sekarang ni kita nak cari B. Kita tak boleh terus A sebab kita tak tahu apa structure A tu. So kita boleh cari B dulu. How? Ini adalah reaction Grignard reagent. Reaction Grignard reagent ni dia menunjukkan pertambahan bilangan karbon. So we increase the number of carbon in our final compound. Okay, kita increase berapa banyak? Tengok kat sini. Kita tambah CH3. So kita ada dua option. Kita boleh ambil yang ini ataupun ini sebab both are CH3 kan. So dekat sini kita ambil yang this one. So original B ni apa? Reaction of Grignard reagent mesti dah react dengan apa? Double bond O. Carbonyl compound kan? Ya. Dia akan react dengan carbonyl compound. Allah Rombi. Okay. So carbonyl compound. So carbonyl compound tu mestilah, okay, mestilah yang this part. Okay, yang ada semua ni. Okay, itu adalah bahagian karbonyl kita. Bermaksud B tu dia ada, okay, B tu dia ada benzin, dia ada C, dia ada CH3, and then OH tu akan jadi Double bond O. double bond O. So ini adalah kita punya, apa nama benda ni? Ketone. Ya, nama dia apa tu? Benzyl metanon. Phenyl metanon. Remember? Phenyl metanon. Phenyl etanon ya. Sorry, bukan phenyl metanon, phenyl etanon. Okay, sir.
Okay, sebab kalau benzil dia kena CH2. Dia ada kena CH2. Nama lain dia? Okay, acetophenone. So macam mana kita nak hasilkan sekarang ni? Daripada benzin kita nak hasilkan benda ni pula. How? Okay. Kita react Kita tambah dengan ini kan? keton. Ya, Kita react dengan tambah dengan keton. ketone. It's not right. Lain-lain. Bukan ketone. Kita react dengan, kita tambah ni kan? CH3, C, double bond O. CH3. Itu akan tambah karbon. Jom. Remember, reaction of benzene. Reaction of benzene. Dia biasanya attach pada satu benda, satu elemen tu. Hidrogen, sir. Hidrogen tak boleh, dia tak menyebabkan bonding tu jadi polar sangat. Dia kena lebih polar. Cuba tengok balik. Ini apa ni? Jenis reaction apa ni? What is the name of this reaction? Friedel-Crafts acylation rasa. Very good. Friedel-Crafts acylation bermaksud kita kena guna Halogen. yes, acyl chloride. Because this is our acyl group. Okay, ini adalah kita punya acyl. Okay, faham? So A kita adalah inilah CH3 C double bond O Cl. Ethanoyl chloride nama dia. Okay, nama benda ni. Okay, sebab dia, I think last year kot, last year punya paper dia keluar nama, dia bagi ethanoyl chloride. Ini adalah ethanoyl chloride. 2 karbon. So ethanoyl. Dia adalah acyl chloride Okay. So itu kita dah dapat structure of B. Okay. B react dengan 2,4-DNPH. Kita buat ke bawah dulu lah. B react dengan NADH4CH3OH. Ini apa ni? What type of reagent is this? Reducing agent. Reducing agent. Reducing, kita nak reduce apa ni? B adalah sejenis apa? Nama on ni, dia adalah sejenis? Karbonil. Keton. Keton. So Reduce kalau keton. kita reduce keton, kita akan dapat apa? Alkohol. Spesifik lagi. Spesifik lagi kelas alkohol tu? Secondary alkohol. Very good. Secondary alcohol. Okay. So kita lukislah structure of C tu. Structure of C tu akan jadi double bond O akan jadi OH. Ini akan jadi H. Okay. Next. C jadi D. Ini senang. PCl5. So maksud dia akan jadi Cl Cl masuk dekat mana? dengan OH tu. OH. Cl ganti tempat OH. Banyak lelaki petang ni yang perempuannya hanya diam saja. Puasa. Puasa sir. Habis saya tak puasa. Dahaga ni. Okay, tak apa. Ibadah. Next one. Ini, this one. Saja saya pilih color ni. Apa benda ni? Iodoform. Yes, Iodoform. ini adalah kita punya iodoform test. Iodoform test, kita nak tengok the presence of Methyl carbinol. methyl carbinol ataupun methyl carbonyl.
And in this case, kita tengok metil. Metil apa ni? Carbinol. Karbinol. Ini karbonil. Ini metil karbonil. Ini metil karbinol. Okay. So, bila metil karbinol, apa yang dia akan buat adalah dia akan putuskan dekat bahagian. Okay, dia akan putus di sini. Okay. Ada orang tulis mesej ke tu? Bukanlah sir. Angkat tangan. Okay, tak apa. So, E kita ni adalah, okay, structure of E kita, dia akan jadi benzin kita. C. OH tu akan jadi double bond O. Tempat yang dia putus tu jadi O Oh, negatif. Ini adalah untuk E. Tambah dengan F kita adalah I CH I precipitate. 3. Anak panah ke bawah, ini adalah kita punya F. Yellow precipitate. E ni, kalau kita hydrolyze, kita akan dapat apa? Carboxylic. Carboxylic. Kita akan dapat kita punya carboxylic acid. Okay? Dan B jadi G. 2,4-DNPH. Apa itu struktur 2,4-DNPH? Ini struktur dia. 2,4-dinitrophenylhydrazine. So, hydrazine. NO2. NO2. Ya Allah, salah. NO2. Okay. So ini adalah struktur 2,4-dinitrophenylhydrazine. Apa dia akan buat? Dia akan react di kawasan, dia akan react di kawasan ini, dia akan buang ini, dan juga buang O. Hasilnya dia akan menghasilkan kita punya, mana nak lukis ini ya? Kita salin dulu struktur yang B ni. CH3 double bond. Okay. Terus dia ambil dekat N ni terus. And then sini ada N. H. NH. Dinitro. Okay. So ini adalah structure of astaga G. Okay. So ini adalah structure of G. So indirectly ni kita dah revise beberapa benda lah. Kita revise pasal reaction of benzene. Kita tengok pasal reaction of alcohol, iodoform test, halogenation of alcohol, and also identification test untuk karbonil. Okay. Semua okay? Okay, sir. Okay, sir. Right. So ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya? Belum ada. Belum ada. Yang lain ada? Tiada, sir. Okay. Kalau tak ada, saya nak buat macam brief summary lah untuk soalan soalan chemical test. Okay, chemical test yang biasa keluar. Yang biasa keluar chemical test yang paling famous, which is the unsaturation test. Okay,
unsaturation test ni kita buat biasanya untuk compare between Alkane. alkane and alkane. Very good. Okay, so contoh kalau kita ada butane and butene. Ada dua test kita boleh buat. Satu test nama dia adalah Bromine dengan Bayes test. dia kita guna bromine test. Okay. Untuk bromine test, color dia adalah kita akan guna color Reddish brown. reddish brown. Okay. Tolong jangan silap perkataan dia. Okay. Reddish brown. Apa yang kita nak tengok, okay, dia mestilah satu mesti positif, which is dia akan jadi colorless. Colorless solution. Okay. So, apa dia punya reagent yang kita akan gunakan? So, reagent yang akan digunakan adalah Br2 in CH2 Cl2. Condition dia mesti dalam keadaan UV light. dark. Dark. Salah. Kena dark. Kenapa kena dark? Kenapa perlu dark? Kenapa tak boleh UV? Supaya BR2 tu tak react dengan CH2 Cl2 kah? Tidak. Supaya tidak form free radical. So, Halo alkane. alright. Kamu kena faham benda ni ya. Chemical test ni kita nak banding tau. Kita nak banding. Tujuan dia kenapa kita buat dalam dark, supaya satu tu akan bagi negative result, satu lagi akan bagi positive result. So ini, okay, dia kena bagi negative result. Ini sentiasa bagi positive result. Bila satu negatif, satu positif, baru kita boleh banding. Kalau you letak dua-dua under UV, dua-dua akan berubah. So you tak dapat beza. That's why pentingnya condition dark ni. Okay, kita nak banding beza dia. Okay, chemical test mesti satu positif, satu negatif. Faham? Faham Faham tak? tak? Faham. Okay. Next one, lagi satu test lagi adalah Bayes test. Untuk Bayes test ni, observation kita adalah warna apa? Purple color. Purple to Dia colorless. masih purple. Purple color of KMN of 4 decolorize lah. So dia jadi colorless. Okay. Reagent kita guna adalah reagent yang kita guna adalah KMNOH and OH minus. KMNO4 OH minus coal. Okay. KMNO4 OH minus coal. Okay. So yang positif adalah alkene, yang negatif adalah alkane. Ini akan menghasilkan diol. Ini tak ada apa-apa. Yang ini akan menghasilkan dibromo. Okay, mesti tahu tulis equation dia. Okay, ingat hari tu saya dah ajar. Bila jawab soalan chemical test is okay nak buat jadual. Okay, you mesti ada name of the test. Lepas tu you buat jadual you. You punya compound. Okay, observation, equation. Okay, you punya alkane, alkene. Buatlah jadual you. Okay. Tak ada masalah nak buat dalam bentuk jadual. Tak perlu pun karangan ni sebenarnya. Okay. So ini adalah yang paling famous yang sentiasa naik. So I think this might come out.
Next one. Chemical test yang berikutnya yang kita jumpa dalam chapter alkohol. Bila kita nak classification of alkohol. Bila kita nak classify alkohol, kita nak compare between primary, secondary and tertiary alcohol. Apa reagent yang kita gunakan? HCl dengan zinc chloride. Concentrated. It have to be concentrated. Okay, sir. Okay, concentrated HCl. Okay, so concentrated HCl in zinc chloride. So observation ni unik sikit sebab kita tengok dia punya apa? Masa. Kita tengok dia punya reaction time dia. Kalau primary, secondary, tertiary. Siapa paling cepat? Primary. Tengoklah balik. Tertiary. Tertiary. Apa observation dia? Dia turn Become cloudy Immediately. cloudy instantly ataupun immediately. Benda yang sama je tu. Secondary, Cloudy after 5 to 10 minutes of heating. tak perlu heating. Okay. Tak perlu heating. Tu yang lama kan saya rasa. Jap, kamu dapat heating tu dekat mana? PDT. Itulah tu. Sebab itu yang lamanya. Yang baru memang decide untuk tidak ada heating. Okay. Okay. And primary? No observable reaction. become cloudy after 10 minutes. No cloudy. After ke within? After. Okay. So, dia macam ni tak? Dia, contoh macam ni. Apa kita buat? Kita tambah dengan Kong HCl in zinc Cl2. Dia akan menghasilkan Cl plus H2O. Okay, ini adalah classification of alcohol. And then chapter apa lagi ya? Oh ya, kita ada iodoform. Iodoform, kita nak identify the presence of methyl carbonyl and Methyl carbinol. methyl carbinol. Ini kita gabung dua lah sebenarnya. Dia boleh dua-dua boleh. Okay. So carbonyl, methyl carbonyl. Ini contoh dia. Okay. So ini, this one is known as methyl carbonyl sebab ada methyl kat sini. Okay. Methyl carbinol. Contoh macam, I think dalam lesson sebelum ni saya ada buat kot. Kan yang ni? Apa reagent yang kita guna? I2 in NaOH. Reagent dia adalah I2 in NaOH. Observation dia? Yellow precipitate. Formation of yellow precipitate. Very good. Yellow precipitate tu formula dia adalah CH3. Anak panah turun ke bawah. Okay.
So benda ni dia akan berkurang satu carbon lah, dia akan jadi macam ni. Double bond O negatif. Sir, NaOH tu aqueous kah? NaOH ni aqueous. Tapi you tak tulis aqueous pun tak ada masalah sebab dia hanyalah sekadar kita punya solvent. Yes, sir. Okay. Sir, Yes. NaOH tu tak asal dia basic tu kan KOH Dia- pun tak. KOH pun boleh juga. Kalau you guna NaOH, dekat sini akan jadi Na plus lah. Kalau you guna KOH, kat sini akan jadi K plus lah. Dia sama macam Hoffman degradation tadi. Cuma yang ke sekarang ni dia mesti guna iodine. Okay? Sir. Yes. Jadi kalau mau tulis reagent tak perlu tulis space lah. Anda tidak insist kat situ. Oh, okay. Ada lagi? Tak ada. Lagi satu chemical test adalah yang kita guna to identify the presence of apa? Carbonyl functional group. Ini kita guna apa nama test ni? Brady's test. Yes. Tolong. Brady's. Ladies. Puasa, lupa sudah. Jangan salahkan puasa. Berdosa. Okay, sir. Apa reagent yang kita guna? 2,4-dinitrophenylhydrazine NH+. Okay. So 2,4-dinitrophenylhydrazine, make sure you ingat structure dia. Dia adalah hydrazine. Hydrazine adalah N yang ada dua macam ni, single bond. Okay. Pada nitrogen yang kedua ni, dia ada phenyl. Automatically ini ambil nombor 1. So pada kedudukan kedua ada nitro. Dan kedudukan keempat pun ada nitro. So ini adalah condensation reaction lah. So apa dia akan buat? Kita akan buang H2O. So contoh macam ni. Tambah dengan you mesti tahu lukis di structure. Ini akan menghasilkan okay, so you akan dapat nampak formation of orange precipitate. Okay, ada soalan kat sini? Sir, Ya. bukan yellow bolehkah juga, sir? Yellow boleh juga, tapi yellow boleh, orange boleh. Tapi yang paling cantik adalah orange lah. Okay, sir. Okay, dua-dua boleh. Dua-dua diterima. Ada lagi soalan? Okay, kalau tidak ada, kita proceed pada next one. Next one apa ya? Next one adalah kita nak compare between aldehyde and ketone. Tolan test. Nak compare between aldehyde and ketone, kita ada beberapa test kan? Yang pertama adalah tolerance. Lepas tu? Fehling. Fehling. Benedict.
Benedict. Lagi? Shifts. Shift. Itu je. Iodoform pun boleh kan? Iodoform tak boleh. Iodoform bukan nak banding aldehyde ketone sebab apa? Saya cakap. Contoh, saya ada etanal dengan propanon. Okay, etanal dan juga propanon. Kalau you buat iodoform, both ada metil ni. Oh, dua-dua positif result. Dua-dua akan positif. So tak boleh. Kita nak banding mesti satu positif, satu negatif. Oh, okey. Okay. So, yang paling sesuai sekali adalah Tolen lah. Okay, Tolen lah. Reagent apa kita guna dekat Tolen? Silver nitrate and ammonia. Ammonia. Okay, so dia akan menghasilkan AgNH3 2 plus kan dalam keadaan berbase. Betul? Betul, sir. So contoh macam siapa yang akan positif ni? Aldehyde. Aldehyde akan positif. So dia akan menghasilkan. Si Maisarah ada ke petang ni? Apa hasil kita kat sini? Carboxylate ion. Okey. Tambah. Ag. Okay. So for observation ni kita akan nampak formation of Silver. Precipitate. formation of silver mirror. Sayang kamu tak dapat buat eksperimen ni. Okay. Itu untuk Tolen. Ferling dan Benedict sama kan? Ya, Cu2 Sama ke? plus in basic solution. Sebab dia berbeza satu citrate, satu tartarate kan? So reagent ni sama. You guna Cu2 plus. Ini adalah OH minus. You akan dapat carboxylate juga. Ini akan dapat ini akan dapat Cu2O. Apa observation dia? Blue color of Cu2 faded. Formation of Red brick precipitate. brick red. Brick red. Saya rasa yang ambil biology buatkan eksperimen ni, Benedict test. Pernah buat ke kat sekolah, Benedict test? Sekolah menengah pernah, sir. Ya, sekolah menengah kan. Sekolah menengah, sir. Kamu nak test the presence of apa? Protein kalau tidak silap. Protein, sir. Protein kah? Bukan glukos kah? Antara protein atau glukos lah, sir. Tak ingat. Glukos. Sebab kita nak tengok dekat glukos tu dia ada aldehyde. Dalam struktur glukos tu ada aldehyde. So yang kita buat tu benda ni lah sebenarnya. Dalam glukos tu ada aldehyde. That's why yang distraction boleh happen. And shift test just kamu belajar untuk pengetahuan saja. Okay. And then tu carbonyl sudah. Carboxylic acid tidak ada test. Dan kita ada test untuk compare between amine.
Soalan biasanya keluar, soalan yang ni, soalan famous. C3 H9N. Dia minta bagi 3 isomer, lepas tu bagi chemical test untuk banding dia orang. So you buatlah. Primary you buat CH3, CH2, CH2, NH2. Secondary you buat CH3, CH2, N, H, CH3, and tertiary you buat CH3, N, CH3, CH3. Okay, kita ada 3 kelas. So how do we compare between these different type of amine? Test apa kita boleh guna? Nitrous acid test. Dia nak guna nitrous, kita boleh guna nitrous. Kita tambah apa di sini? Kita tambah apa? Nitrous acid kita tambah Na, NO2 dalam ada keadaan HCl dari temperature 0 to 5 degree Celsius. Produk yang terhasil apa? Untuk primary aliphatic amine, dia akan hasilkan CH3, CH2, CH2, Cl tambah CH3, CH2, CH2, OH tambah CH3, CH double bond CH2 tambah N2 naik ke atas. Kalau secondary, dia akan menghasilkan apa kalau secondary? CH3, CH3, CH2, N, okay. Dekat N ni akan ada N double bond, oh nitroso. Ini tidak ada H. Ini akan menghasilkan ni memang kamu tak ingat lagi ni, saya tahu. trimethyl ammonium ion. Very good. H. Okay. So observation dia, kalau yang pertama, ni observation dia apa ni? Gas. Gas bubble. Gas bubble. Formation of gas bubble. Ini Oil. Yellow oil. Formation of Yellow oil. Yellow kah? Oh. Yellow. yellow oil. Yang ini formation of colorless. Formation clear of solution lah. Formation of clear solution ataupun color solution. Ini adalah nitrous. Ada lagi satu lagi kan? Boleh guna test apa? bromine test. Bromine dia ke untuk ni different classes of amine? Ada lagi satu lagi yang lebih sesuai. Yang ada 2 step tu. Apa test tu? Apa mereka dah buka puasa ke? Yes, Hinsberg. Hinsberg test pun boleh juga. Okay. So, Hinsberg tu kita ada 2 step lah. Dan ada 2 observation yang dia kena buat. Okay, you boleh pilih mana-mana satu test yang sesuai. Kalau dia tak specify. Kalau soalan specify suruh guna Hinsberg test, then you have to use Hinsberg lah. Okay.
So hari ni kita tengok chemical test. Okay. Kita tengok nitrous, kita tengok ni apa ni? Tolan, Fehling, Benedict, Brady's test, kita tengok iodoform, Lucas dan juga bromin serta Bayes test. Okay. So anda mau soalan yang tu kah? Boleh, sir. Oh, sir. Boleh. Okay. Tak naklah bagi benzin, susah. Okay, yang dalam kotak ni ada beberapa lah.
Ini problem berapa? 4, is it? So, soalan dia nak figure out all of this compound. So nanti next session kita akan bincang lah. It is based on lesson today juga dan beberapa lesson lepas. So, you boleh figure out certain things here. Alright? Okay? Print screen. Okay, semua ada lagi kan ni? Ada. Hidup sir. Bawah. Lag. Kita. Okay lah, tak apa. Okay, boleh on camera. Lagi. Maisarah ada? Aina, sir. Ada, sir. Confirm ada, sir. Aizat? Ada? Ada sir. Kamera kau mana? Tak pada Saint Ansem. Boleh masuk kau answer. Okay, ready? 1, 2. Okay, 3. Okay. Alright. Thank you thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.